Hai, bersama Bicerita lagi kali ini. Kali ini kita akan sama-sama membincangkan soalan-soalan tahun lepas khusus untuk sains sukan semester 1 yang berkisar pada bab 1 yaitu sosiologi sukan. Kali ini kita akan membincangkan soalan-soalan STPM tahun-tahun lepas yang khusus kepada bab 1 yaitu sosiologi sukan. Dalam sosiologi sukan kita ada 5 subtopik yang utama, yaitu pengenalan sosiologi sukan, sukan dan sosialisasi, sukan dan integrasi kaum, sukan dan gender, serta sukan dan ekonomi. Pada tahun 2013, dua soalan yang telah keluar, soalan 1 dan soalan 5. Soalan 1 ialah menyatakan 3 kepentingan sukan dari sudut sosial yang dapat membantu menjana perkembangan ekonomi negara. Senyatakan ini ialah kata tugas, 3 kepentingan sebagai kehendak soalan, dan 3 markah sebagai panduan markah. Dan ada hint di sini membantu menjana perkembangan ekonomi negara. Ini sebagai hint. So, contoh jawapan atau cadangan jawapan ialah kepentingan sukan dari sudut sosial, yaitu pertukaran wang asing, hak siaran, kutipan cukai, penajaan, dan juga mempromosi negara ataupun membolehkan negara kita dikenali di persada dunia. Untuk soalan 1B pula, kata tugasnya berikan 4 faktor sebagai kehendak soalan dan 4 markah sebagai panduan markah, dan menyebabkan seseorang atlet profesional mengalami mobility sosial. So, istilah mobility sosial ini perlu difahami oleh calon, yaitu berkaitan dengan transformasi status sosioekonomi seseorang atlet setelah melibatkan diri dalam sukan. So, contoh jawapan yang diberikan adalah seperti berikut: mendapat gaji yang lumayan, populariti, menjadi role model, taraf hidup yang lebih baik, dan pengiktirafan daripada pihak kerajaan. Ini sama ada mendapat ganjaran ataupun sijil ataupun gelaran ataupun apa-apa sahaja jenis pengiktirafan yang diberikan oleh kerajaan. Okay, soalan 5 pula, yaitu berkaitan dengan penglibatan dalam sukan banyak memberi kesan positif kepada individu, masyarakat, dan negara. Namun demikian, penglibatan dalam sukan juga membawa kesan negatif. So, ada positif dan ada negatif. Soalan yang pertama ialah takrifkan istilah sukan. So, takrifkan di sini kata tugasnya seperti yang kita telah pelajari dalam video sebelum ini. Takrifkan ini kita memberikan definisi, konsep ataupun penjelasan tentang sesuatu perkara. Perkara itu ialah sukan dengan penjelasan yang lebih details. So, dapat panduan markanya 2. So, cadangan jawabannya ialah aktiviti fizikal yang berstruktur. So, kata kunci yang pertama ialah berstruktur, mempunyai undang-undang, dan juga berbentuk pertandingan. Anda perlu mencatat atau menulis ketiga-tiga kata kunci ini untuk mendapat 2 markah. Soalan 5B pula ialah berkaitan dengan kesan positif penglibatan
individu dalam sukan. So, kata tugasnya huraikan, kata tugas huraikan, yang mana kita perlu memberikan penjelasan secara terperinci berkaitan dengan sesuatu perkara. So, perkara yang diperlukan ialah 5 kesan positif ya. 5 kesan positif, 10 markah. So, untuk 10 markah ini kita perlu ada fakta dan huraian. So, contoh jawaban yang ada di sini, ini cara untuk menjawab. Salah satu cara untuk menjawab yaitu fakta Anda gariskan dan di bawah itu ialah penjelasan. So, ini ialah huraian, fakta, ini huraian, fakta, dan huraian. Pelajar-pelajar perlu ingat bahwa pada huraian Anda tidak perlu mengulang kembali fakta yang telah dinyatakan sebelumnya. Contohnya, kualiti kepemimpinan ini fakta. So, Anda perlu jelaskan berkaitan dengan kualiti kepemimpinan. Contohnya, membentuk daya kepimpinan terutama dalam sukan berpasukan. So, kita menjelaskan apa itu kualiti kepemimpinan. Ataupun yang seterusnya ini, semangat patriotisme. Semangat patriotisme penjelasannya bangga apabila terpilih mewakili pasukan dan berazam menaikkan nama pasukan yang diwakili. Bermakna kita menjelaskan fakta yang telah dinyatakan tadi. Jawaban yang seterusnya semangat setia kawan dan peningkatan tahap kesihatan. So, kerana dia minta 5, bermakna kita perlu ada 5 fakta dengan 5 huraian. Seterusnya ialah soalan 5C. 5C kata tugasnya berikan dan 3 kesan negatif ya, kehendak soalannya, dan 3 markah. Bermakna kita hanya beri tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Cadangan jawapan seperti sikap terlalu mementingkan kemenangan sehingga meninggalkan semangat kesukanan. Oke, ini salah satu kesan negatif. Penggunaan bahan terlarang untuk meningkatkan prestasinya dan berlaku keagresifan dalam sukan. So, ini ialah contoh-contoh kesan negatif. Oke, untuk tahun 2014 juga ada 2 soalan, soalan 1 dan soalan 5 daripada bab 1. Soalan 1 nyatakan. Kata tugasnya nyata, so you hanya bagi penyataan sahaja. 3 faktor penggalak. 3 faktor penggalak dan panduan markah 3. Apa pula faktor penggalak itu? Yaitu bagaimana kejayaan Datuk Nicol and David dapat menyumbang kepada kemajuan wanita dalam sukan. So, cadangan jawapan kata tugasnya nyatakan tadi sebagai role model ataupun kita sebut juga suri teladan ataupun sebagai atlet contoh ya. Dan kesamataraan maksudnya di sini ialah hak persamaan taraf antara atlet lelaki dan perempuan. Menggalakkan penyertaan lebih ramai kanak-kanak dan remaja sebab tadi dia jadi suri teladan atau role model, dan juga ganjaran yang diterima dengan harapan jika ramai lagi wanita yang melibatkan diri dalam sukan, mereka akan diberikan ganjaran. Oke, soalan 1B pula, perihalkan seperti dalam video sebelum-sebelum ini, perihalkan ini kita memberikan penerangan ataupun perihalan tentang sesuatu pokok ataupun persoalan. So, apa persoalannya ialah
4 langkah. Ini ialah kehendak soalan. Bagaimana institusi keluarga dapat melahirkan lebih ramai atlet yang berjaya? Maksudnya ialah agen ini, institusi keluarga, supaya lebih ramai atlet wanita yang berjaya seperti Datuk Nicole and David, 4 markah. So, yang pertama ialah menyediakan kelengkapan permainan, memberikan sokongan moral, menyediakan jurulatih. Ini ialah jurulatih kepada anak-anak tadi. Contohnya kalau kita mau anak kita belajar badminton, kita hire seorang jurulatih untuk mengajar badminton kepada anak kita. Meluangkan lebih masa latihan dalam setiap bidang sukan yang diceburi. Maksudnya ialah kita selalu bersama-sama dan memberi sokongan dengan mungkin bersama dia, menghantar atau mengambil atau memenuhi keperluan anak-anak yang mau melibatkan diri dalam bidang sukan tersebut. Soalan 5E untuk tahun 2014 ialah berkaitan dengan industri sukan di negara ini menjana pendapatan sebanyak 32 bilion pada tahun 2009. Okey, penyumbang utamanya ialah sukan. Soalannya ialah perihalkan. Perihalkan kata tugasnya strategi untuk membangun sukan sebagai satu industri. Okey, dalam soalan ini tidak dinyatakan berapa strategi, tapi di sini panduan markanya ialah 7. So, kita akan berikan 7 perihalan. So, cadangan jawapannya adalah seperti berikut. Penganjuran pertandingan peringkat antarabangsa. Okey. Kenapa? Supaya kita akan mendapat lebih ramai penyokong ataupun peserta yang datang. Memperkenalkan produk pelancongan sukan seperti climb baton. Kalau di negeri Sabah sebelum bencana gempa bumi sebelum ini, kita memang melaksanakan ataupun menganjurkan sukan pelancongan climb baton, iaitu mendaki Gunung Kinabalu. Sukan golf, ini semua adalah contoh sukan pelancongan. Perkhidmatan sukan seperti kajian saintifik, penghasilan produk sukan, promosi dan pengiklanan. Ini pokok ini kita jelaskan. So, bagaimana kita promosikan melalui media massa. Ini contoh ya. So, sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Tidak, belum cukup. 6, 7, 8, 9. So, karena dia ada 7 markah tadi, so kita perlu at least 7 perihalan. Oke, ini ialah contoh jawabannya. Menghantar jurulatih ke luar negara, melahirkan lebih ramai jurulatih, meningkatkan bahagian penyelidikan dan pembangunan, menggalakkan badan sukan, NGO ataupun agensi swasta supaya sama-sama membantu kerajaan untuk mewujudkan persekitaran yang sesuai dan berteknologi tinggi dalam sukan. Soalan 5B pula, kata tugasnya ialah huraikan. Huraikan bagaimana pendapatan negara dapat ditingkatkan melalui kehadiran penonton. So, di sini dia tidak ada minta 2 ke 3 ke atau 4 kan, dia minta bagaimana pendapatan negara dapat ditingkatkan, dan panduan markanya ialah 8. So, bila ada situasi seperti ini, maka 8 markah ini kita kena bagi 8 huraian. So, 1 huraian membawa 1 markah. So, cadangan jawapan yang pertama, bagaimana pendapatan negara dapat ditingkatkan melalui kehadiran penonton, ialah melalui kehadiran penonton dari luar negara dalam sesuatu acara sukan yang dianjurkan.
yaitu dengan menganjurkan acara sukan di peringkat antara bangsa. Ini salah satu cara ya, menganjurkan sukan di peringkat antara bangsa. Yang kedua, mempromosikan sukan di peringkat antara bangsa, menentukan masa penganjuran yang sesuai supaya tidak bertindak dengan penganjuran sukan berprestis yang lain. Sebab jika bertindak dengan sukan berprestis yang lain, maka tumpuan pelancong sukan ataupun penonton dari luar negara lebih kepada sukan yang lebih berprestis. Membangunkan fasiliti mesra pelancong, kemahiran berkomunikasi dengan pelbagai bahasa, supaya bila kita berjumpa dengan pelancong ataupun penonton dari luar negara yang daripada pelbagai negara, maka kita boleh melayan dengan mesra menggunakan bahasa yang mereka ada. Ini ialah beberapa contoh ya. Semoga perkongsian pada kali ini dapat meningkatkan kemahiran dan penguasaan Anda untuk menjawab soalan-soalan daripada bab 1, yaitu sosiologi sukan. Terima kasih karena Anda menonton video ini sehingga selesai, dan jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video yang terkini dari Teacher Rita. Jumpa lagi.